semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak. Akhirnya, Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob bersuara. Akhirnya, Ismail Sabri Yaakob bersuara berkenaan dengan usul tambahan. Adakah ini petanda bahwa Ismail Sabri tidak bersetuju dengan dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan? Walaupun pada masa yang sama, Ismail Sabri memang tidak mahu pun bertanding sebagai presiden. Menurut Ismail Sabri, ahli berhak bersuara ke muka bantahan. Ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan keputusan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 termasuk usul tambahan mengenai jawatan presiden dan juga timbalan presiden yang tidak dipertandingkan berhak bersuara dan mengemukakan bantahan. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara tersebut boleh dirujuk melalui Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ataupun ROS. Menurutnya, walaupun tidak bersetuju dengan usul tambahan, namun sebagai ahli Majlis Tertinggi EMT UMNO, beliau tetap akur dengan suara perwakilan. Dan itu adalah kenyataan daripada Ismail Sabri. Adakah itu petanda bahawa beliau tidak setuju Zaid Hamidi tetap menjadi presiden dan Tokmat ataupun Muhammad Hassan kekal sebagai timbalan? Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik anda semua untuk tekan butang like, share dan subscribe channel ini. Bantu saya untuk kembangkan lagi channel ini. Menurut Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri, saya sebagai EMT, ahli Majlis Tertinggi, sudah tentu tidak akan mengambil tindakan, tetapi mana-mana ahli berhak berbuat demikian dan terserah kepada mereka. Bukan bawa ke mahkamah, sebaliknya ke ROS. Keputusan parti tidak boleh dicabar di peringkat mahkamah kerana tertakluk kepada Seksyen 18 C Akta Persatuan yang menetapkan bahawa keputusan membabitkan parti adalah muktamad dan tidak boleh dicabar di mahkamah, katanya ketika beliau mengadakan lawatan ke Wad Pediatrik Hospital Kajang pada Selasa. Beliau yang hadir melawat seorang kanak-kanak lelaki yang disyaki mangsa dera yang ditinggalkan bersendirian di tepi jalan Simpang 3 berhampiran Apartmen Ceras Utama, Batu 9 Ceras pada Sabtu. Beliau juga turut meluangkan masa hampir sejam melawat kanak-kanak yang sedang menerima di wad berkenaan. Dalam pada itu beliau berkata usul yang dikemukakan dan diluluskan semasa PAU itu tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan parti. Maknanya, usul tambahan berkenaan dengan dua jawatan tertinggi UMNO yang tidak dipertandingkan itu nampaknya dilihat tidak sah. Adakah ini bermakna Zaid Hamidi dan juga Muhammad Hassan kena melalui pertandingan untuk mengekalkan kerusi mereka sebagai presiden dan juga timbalan, ataupun mereka memang perlu kekal juga? Dan ada yang berkata, segelintir pihak berkata, sekiranya mereka bukan penakut, kenapa mereka tidak membiarkan saja ada pertandingan? Kalau benar mereka memang yakin kerusi presiden dan timbalan presiden itu memang milik mereka, kalau ada pertandingan pun mereka tetap akan menang. Namun tidak boleh dinafikan memang ada pihak yang berpendapat bahwa mereka mungkin penakut. Jadi perlembagaan parti yang menyebut dengan jelas pemilihan mesti dilakukan 3 tahun sekali atau sepanjang tempoh dibenarkan.
Jadi banyak pendapat daripada dalaman UMNO sendiri, sekiranya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan, itu menghalang parti untuk menyokong ataupun menunjukkan parti itu parti demokratik. Dan sekiranya mereka mengadakan pertandingan, parti itu sudah pasti adalah parti yang demokratik dan sudah pasti memberi peluang kepada yang lain untuk menjawat jawatan itu, yaitu sebagai presiden UMNO dan timbalan presiden UMNO. Namun setelah beberapa percanggahan, beberapa pendapat yang dilihat melanggar undang-undang parti, perlembagaan parti, bahwa mereka tidak sepatutnya membuat keputusan itu dengan tidak mempertandingkan dua kerusi tertinggi UMNO, yaitu Presiden UMNO dan juga timbalan Presiden UMNO. Bagi saya, tuan-tuan dan bapak semua, dengan kenyataan daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga Perdana Menteri, mungkin benar kata Ismail Sabri, walaupun beliau tidak setuju, beliau kena mengikut keputusan majority, keputusan perwakilan. Apa komen Anda, tuan-tuan dan bapak semua? Adakah Zaid Hamidi layak menjadi Presiden UMNO untuk beberapa tahun akan datang? Sekaligus beliau adalah timbalan Perdana Menteri hari ini. Manakala Muhammad Hasan pula ataupun Tokmat sebagai timbalan Presiden UMNO. Dan sekiranya tiba-tiba usul tambahan ini dapat perubahan karena telah melanggar beberapa undang-undang parti, pelembagaan parti, sekiranya dua kerusi ini dipertandingkan, adakah ini harapan cerah kepada Hishamuddin dan juga Khairi Jamaluddin, dan mungkin ada calon yang lain yang mahu bertanding kedua kerusi tertinggi UMNO itu? Seperti yang kita tahu, Hishamuddin Hussein mungkin dilihat mahu bertanding merebut kerusi Presiden UMNO. Mungkin KJ ataupun Khairi Jamaluddin pun mungkin ada niat yang sama. Namun untuk Khairi Jamaluddin, secara pribadi saya amat suka dengan Khairi Jamaluddin. Namun mungkin persepsi rakyat, pandangan rakyat terhadap KJ setelah beliau kalah di Parlimen Sungai Buloh, adakah keyakinan, kepercayaan rakyat masih dapat dikumpulkan? Adakah rakyat pengundi UMNO ataupun pengundi Khairi Jamaluddin secara pribadi akan menyokong KJ untuk menjawab jawatan presiden dan juga timbalan presiden setelah beliau kalah dan bukan ahli parlimen? Manakala Hishamuddin pula, yaitu ahli parlimen, mungkin beliau ada harapan untuk menjawab jawatan presiden UMNO dan timbalan presiden UMNO sekiranya tiba-tiba usul ini benar-benar tidak diluluskan, yaitu tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi UMNO. Jadi pada akhirnya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ketika lawatan beliau melawat seorang kanak-kanak lelaki yang disyaki mangsadera yang ditinggalkan bersendirian di tepi jalan Simpang 3 Berhampiran, apartemen Ceras Utama, Batu 9 Ceras, di mana ini adalah pengumuman daripada Ismail Sabri ketika beliau mengadakan lawatan ke Ward Pediatric Hospital Kajang. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Setelah Ismail Sabri membuat kenyataan begini, adakah memang Ismail Sabri pun mau bertanding jawatan Presiden UMNO atau bagaimana? Oke tuan-tuan dan bapak semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe.